Sekolah luar bandar, jauh di pedalaman. Tetapi di sinilah pembuka langkah untuk setiap insan mengenal A, B dan C. Semenjak selepas kemerdekaan, pendidikan menjadi agenda utama negara. Semua rakyat akan dipastikan untuk mendapatkan pendidikan awal di sekolah. Justru kampung-kampung di pedalaman tetap akan mendapat perhatian dalam memastikan anak-anak desa tidak terpinggir daripada pendidikan. Sekolah Kebangsaan NAMI adalah contoh sekolah di pedalaman yang mula beroperasi sejak tahun 1969 dengan hanya mempunyai 5 bilik darjah. Tetapi sekolah ini sesungguhnya telah banyak berjasa kepada penduduk di kawasan ini kerana di sinilah anak-anak mereka mula mendapat pendidikan awal. Nama saya Masni binti Abdullah, telah mengajar selama 22 tahun sebagai guru prasekolah lah. Nama saya Nurul Atika binti Syashir, guru prasekolah di SK NAMI lah, sejak tahun 2020. Akta Pendidikan 1996, Akta 550 memperuntukkan pendidikan prasekolah dalam sistem pendidikan kebangsaan. Melalui pernyataan dasar ini, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan prasekolah kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. Justru itu, Sekolah Kebangsaan NAMI adalah antara sekolah yang memberikan pembelajaran kepada murid prasekolah, tetapi cabarannya di sini amat berbeza. Saya Muhammad Lutfi bin Zainal Abidin, guru besar SK NAMI, sebuah sekolah di dalam daerah Padang Terap dengan murid berjumlah 204 orang dengan kapasiti guru sebanyak 25 orang dan dengan staf sebanyak 4 orang. Di sekolah NAMI mempunyai 2 kelas pra yang terdiri dari jumlah budak selama 48 orang dan mempunyai 2 orang guru dan 2 orang pembantu pra. Pelajar ini terdiri daripada murid-murid Melayu dan juga murid Siam. Kehadiran kaum yang berbeza iaitu kaum Siam di prasekolah ini juga tidak menjejaskan proses pembelajaran walaupun penggunaan bahasa yang berbeza. Walaupun berdepan sedikit kesukaran, namun alah bisa tegal biasa, guru tetap tidak berputus asa dalam mendidik anak-anak kecil ini untuk memahami perkara yang dipelajari. Okey, masa mula saya mengajar, saya belum kahwin. Masa tu 21 kita macam masih semangat kan. Jadi macam bila budak tu tak dapat kan, saya rasa macam tak boleh. Saya nak juga dia boleh kan. Lepas bila saya dah kahwin, saya ada anak sendiri, kita tahu anak kita ni tak boleh kita paksa. So kita kena orang kata pujuk-pujuk semua kan. Bila dah ada anak sendiri, so saya slowly, saya orang kata tone down lah, saya kena buat macam anak sendiri. Akses pendidikan ini menjadi lebih mudah sekiranya bermula daripada usia yang muda. Seperti kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Namun tanggungjawab dalam mendidik murid-murid di peringkat awal ini bukanlah satu tugasan yang mudah dan boleh digalas oleh semua orang sewenang-wenangnya. Macam pendidikan awal kanak-kanak ni dia bermula, sebelum ni bermula 6 tahun lah, tapi kerajaan dah bagi kesedaran untuk ibu bapa hantar umur 5 tahun.
Bila 5 tahun tu bermakna dia dah kena pergi sekolah lah. Okay, jadi macam prasekolah ni orang dulu ingat sekolah main-main kan. Sekolah main-main, makan, tengok TV, nari-nari balik. Lepas tu tak tahu apa belajar kan. Bila saya jadi cikgu pra ni baru tahu, oh pra ni dia macam ni, ada main, ada waktu belajar dia, ada waktu makan dia disediakan semua. Jadi kalau mak ayah nak pilih lagi, nak pergi hantar tempat lain macam bandar, it's okay sebab kita ikut kelayakan pendapatan. Macam dekat sini kampung, kalau tak masuk, rugilah. Macam banyak kemudahan yang diorang dapat yang dekat tempat lain tak ada. Prasekolah berperanan bagi menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek pertumbuhan diri yang seimbang agar menjadi individu yang berguna. Mengimbangkan emosi seperti menyemai sikap positif terhadap diri sendiri, memupuk kepercayaan terhadap orang lain dalam hidup kumpulan serta menambahkan keyakinan dalam keupayaan diri sendiri adalah potensi yang mampu diperolehi oleh murid yang hadir ke prasekolah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru pra yang selama ini telah berjaya mengendalikan pendidikan prasekolah ni, dan mereka ini sebenarnya telah mendapat latihan dan kursus-kursus, dan setakat ini mereka telah mengatasi beberapa masalah yang biasa dialami oleh prasekolah, iaitu dari segi penerimaan awal sekolah, awal masuk sekolah, dan keengganan pelajar-pelajar yang baru untuk berpisah dengan ayah dan ibu. Tapi sekarang ini guru pra Akademi belajar mengatasi masalah itu. Memang sebenarnya di Akademi ini kita ada dua masyarakat lah, itu Siam dan Melayu. Memang kita menghadapi masalah untuk memberi pengajaran dan pendidikan dan segi komunikasi bahasa antara Siam dan Melayu, tapi melalui perpaduan dan kerjasama di antara waris-waris itu sendiri yang sebenarnya mereka ini telah bergaul di peringkat kampung dan tempat mereka, komuniti mereka boleh memberi kerjasama, dan hubungan itu sebenarnya semakin lama semakin bertambah baik, dan komunikasi di antara murid Melayu dan murid Siam ni tidak ada pun isu-isu yang berat yang menyebabkan kita menghalang pendidikan mereka. Pengorbanan yang dilakukan oleh guru-guru prasekolah ini amat tinggi dan tidak mampu dibalas dengan wang ringgit. Sesungguhnya, cabaran dan kesukaran mendidik anak-anak kecil ini hanya mereka yang tahu. Ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke prasekolah ini rata-ratanya amat menghargai jasa guru yang cemerlang dalam mendidik anak-anak mereka, sehinggakan anak-anak ini mampu berdikari, berdisiplin selain membantu mereka lebih bersedia sebelum menempuhi tahun 1. Bukan senang untuk mendidik dari peringkat awal, terutama sekali macam kata prasekolah itulah. Jadi saya juga beramat berterima kasihlah kepada semua guru-guru pra yang bertukuh lumus kita menyumbang tenaga dan sebagainya lah, sehingga murid-murid ini berjaya dari tahun ke tahun, seperti apa yang saya katakan tadi, hingga berjaya mendapat keputusan 5A peperiksaan UPSR. Dengan adanya sistem pendidikan prasekolah ini juga, ia mampu mengenal pasti kelemahan-kelemahan kanak-kanak yang hadir sebelum mereka ke darjah 1. Sekiranya pelajar mempunyai kelemahan atau masalah, guru dan ibu bapa dapat membantu murid-murid dalam memperbaiki diri mereka dengan lebih awal sebelum perkara tersebut menjadi lebih sukar untuk ditangani.
macam bolehlah orang kata apa? Anak-anak boleh belajar kan. Daripada 5 tahun ke 6 tahun. Depa pula macam kata bila kata depa main sekolah ni, depa boleh jumpa kawan-kawan. Lepas tu depa boleh berdikari lah daripada tak pandai makan, tak pandai baca, tak kira tertib depa lah kan. Lepas tu cara nak masuk tandas dengan ada adat dia. Cikgu-cikgu pera ni memang bagus-bagus lah kan. Cara depa hajar anak memang bagus lah. Sebab anak saya daripada tak boleh apa-apa, memang balik rumah semua dah boleh dah. Saya sebagai AJK PIBG memang tabik lah dengan apa yang PIBG buat dan guru besar sekolah NAMI yang buat untuk pera. Memang baguslah cikgu-cikgu kat sini. Anak-anak pun cepat boleh baca. Sebab kalau macam PDPR pun dia bagi banyak kerja sekolah kan. Tapi peranan kita kena ambil ni jugalah beratlah kat anak kat rumah. Suruh buat kerja sekolah. Kalau mak tak ambil tahu tu memang payahlah kan. Sini beruntunglah sebab ada macam pera kan. Anak-anak boleh mengaji kat sini. Lepas tu macam kita boleh biasakan dirilah masuk darjah 1 tak ada masalah sangatlah. Prasekolah juga bukan sahaja memberi manfaat kepada murid itu sendiri, malah ibu bapa juga tidak begitu bimbang dalam perkembangan tumbesaran anak mereka. Ibu bapa yang menghantar anak ke prasekolah bersyukur dengan kemudahan yang diberikan oleh pihak kerajaan serta ilmu yang diperolehi anak mereka daripada guru-guru yang berpendidikan tinggi ini. Hal ini termasuklah bagi ibu bapa kaum Siam di prasekolah ini yang turut serta menghantar anak mereka menuntut ilmu di peringkat yang awal agar menjadi lebih baik sama seperti kanak-kanak yang lain. Anak saya belajar di prasekolah SK NAMI. Baguslah saya boleh hantar anak saya ke sekolah sini kan. Lagipun kita orang Siam kan, bolehlah hantar anak untuk belajar bercakap bahasa Melayu dan bahasa lain-lain kan. Dia boleh main-main dengan kawan kan. Lepas tu cikgu sini pun bagus. Walaupun menghadapi cabaran apabila menjadi seorang guru di prasekolah SK NAMI, lebih-lebih lagi kerana tidak dapat berkomunikasi secara berkesan bersama murid yang berbangsa Siam, namun guru-guru di sini tidak berputus asa untuk melakukan proses pembelajaran dengan bantuan yang diperolehi daripada pembantu pengurusan murid agar dapat memudahkan perjalanan murid-murid ini mempelajari akademik di peringkat yang seterusnya. Saya tengok Siam, macam saya macam teruja sebab sana tak ada Siam kan, Cina kan. Tapi Pera memang dia tak ada Cina lah, dia memang Melayu saja. Bila sini ada Siam, jadi saya rasa macam benda yang baru lah bagi saya kan, sebab ialah Siam masuk Pera kan. Kita tak tahu cara nak cakap Siam. Kadang saya Google lah, tanya benda perkataan, tapi mereka punya bahasa sini tak sama. Mak ayah dia orang faham Melayu, anak yang tak faham. Jadi saya terpaksa guna bahasa isyarat lah. Siam dia orang cepat belajar. Dia cepat belajar, mungkin kat rumah mak dia bagi latihan lebih sikit kan. Mungkin dia tahu dia ni tak faham Melayu, jadi kat rumah mak dia ajar. Jadi bolehlah, macam baca pun boleh, mengeja. Cuma percakapan tu tak adalah. Kita nak sembang-sembang. Cikgu lagi tandas, tu boleh. Cikgu nak balik, tu boleh. Macam prasekolah dekat sini, dia orang datang beg pun tak payah bawa, alat tulis pun tak payah bawa. Semua kami sediakan. Makan pun, air pun tak payah bawa. So datang bawa badan, duduk belajar je. Kan? Lepas tu cukup 4 jam, balik. Saya tak ada bagi kerja yang buat di rumah, siap, hantar balik. Tak ada. Macam tu. Sebab saya fikir kat rumah kan, bagilah dia orang main. Dekat sekolah kita dah paksa kadang menulis kan. Saya mengajar pra ni, belum tentu budak saya boleh pandai baca, tak. Tapi bila pergi darjah 1, dia orang dah bersedia. Dia orang dah tahu dah, okey cikgu ajar macam ni, cikgu sebab macam ni. Dia orang dah tahu dah apa yang dia orang kat belajar kat pra dulu, pergi darjah 1, dia orang boleh adapt benda situasi tu. Penilaian kita berdasarkan kebolehan dia. Boleh pegang pensel, boleh pegang buku, macam lebih kepada kemahiran lah. Okey, pengalaman tu memang banyak lah. Yang pertama tu memang dari segi terutamanya yang awal tahun kan, memang murid masuk tu nangis, teriak tu memang benda biasa lah. Yang masa tahun 2021 tu saya ada seorang murid, dia masuk kelas, lepas tu kita ajak macam biasa. Masa tu saya tutup pintu.
Lepas tu pembantu keluar untuk ambil makanan. Dia nampak pembantu keluar, dia pun keluar lari. Dengan saya pun lari kejap sampai ke pinggir depan lah. Memang kena bersedia lah. Alhamdulillah lah dekat sini kesedaran mak ayah tu tinggi lah. Dan juga kesedaran mak ayah yang berbangsa Siam kan. Memang setiap tahun daripada yang saya masuk tu kami ada terima pendaftaran daripada murid Siam lah. Dan walaupun ada masalah komunikasi, tapi selalunya itu pada 3 bulan, 4 bulan yang pertama saja. Mak-mak atau ayah-ayah pun memang kalau ada apa masalah, memang mereka akan datang ke sekolah, tanya kita sendirilah apa masalah anak semua tu kan. Cabaran tu memang satu cabaran yang besar lah. Walaupun saya pendidikan prasekolah, memang daripada IPG Kampus Bahasa Melayu, realitinya memang bila budak menangis tu cabaran kita. Macam mana nak pujuk. Dia pun kan yang pertama kali tu, utamanya 5 tahun kan. Lepas tu yang ada pula yang muntah dalam kelas, lepas tu nak kena urus mereka. Tapi cabaran tu semua dibantu juga oleh PPM saya lah. Terima kasih kepada PPM dan Barisan Pentadbir lah. Walaupun tidak dapat berkomunikasi secara berkesan kerana perbezaan bahasa di antara anak mereka yang bertutur dalam bahasa Siam bersama guru dan rakan-rakan Melayu, tetapi mereka tetap mampu menerima ilmu dengan baik dan mempelajari sesuatu daripada sesi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Murid-murid kaum Siam ini ringan tulang dalam meningkatkan ilmu mereka dengan turut mendapat bantuan serta dorongan daripada ibu bapa mereka sendiri. Selain memperolehi manfaat pendidikan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, hal ini juga turut mampu meningkatkan perpaduan kaum di antara masyarakat di Malaysia. Ya, pengalaman saya jangan hantar anak tu okeylah sebab anak boleh kenal huruf dan boleh cakap Melayu dalam umur 5 tahun. Mula-mula tu tak faham, bila dia boleh banyak bulan tu okeylah sebab dia boleh masuk campur, cikgu pun mengajar yang elok. Guna tangan dulu, kadang-kadang cikgu cakap Melayu, budak cakap Siam, tak apa-apa nak faham kan sama-sama. Tapi lama-lama cikgu tu pun dia usaha sampai budak boleh cakap Melayu. Nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua guru-guru sekolah SK Nami yang telah mengajak budak Siam. Terima kasih cikgu kerana belajar anak saya. Anak saya pun seronok pergi sekolah. Sekolah Kebangsaan Nami merupakan antara institut pendidikan terawal yang diwujudkan sejak zaman 60-an dan telah melahirkan lebih 3 generasi yang berpendidikan. Juga berbeza dengan zaman dahulu, kini pihak sekolah telah menyediakan banyak peluang dan kemudahan untuk menuntut ilmu. Masa tu saya masuk sekolah tahun 1960. Sekolah di situ sampai habis darjah 6 lah masuk sekolah tu. Dulu sekolah menengah susah. Kalau start ya ada, jalan tu susah. Makcik tak sekolah menengah lah. Saya mengucapkan terima kasih kepada tenaga-tenaga pengajar, guru-guru dan yang berkaitan semua dalam Jabatan Pendidikan Malaysia. Saya ribuan terima kasih sebab berjaya mendidik anak-anak Nami. Harapan saya untuk sekolah Nami dan tenaga-tenaga cikgu ni dapat mengajar dan melahirkan lebih ramai anak murid daripada sekolah Kebangsaan Nami supaya lebih berjaya dalam bidang-bidang yang diberi di masa akan datang. Salah seorang yang pernah menabur bakti di sekolah ini pada awal 70-an, di ketika jalan serta persekitaran kampung ini masih lagi hutan rimba, iaitu Cikgu Haji Hashim yang merumuskan perubahan minda penduduk terutama ibu bapa di sini semakin positif dengan membuka mata bahawa pendidikan adalah penting untuk anak-anak mereka. Saya sebenarnya mengalami pekerjaan pendidik ini sejak zaman belum merdeka. Jadi maknanya 3 generasi lah, bukan 3 generasi, 3 suasana lah.
Belum merdeka, merdeka dan selepas merdeka lah. Jadi kemudahan memang tak ada lah. Misalnya alat bantuan mengajar apa pun kita terpaksa buat sendiri. Ringkasan pun kita kena beli buku ringkasan sendiri. Kadang murid ni pada ketika tu pendek kata pakaian tak lengkap lah. Jadi bila mengajar pun zaman tu kira orang lah kita ni semua subjek kita yang mengajar. Daripada matematik ke sejarah ke apa semua kita. Harapan saya semoga prasekolah ini terus berkembanglah ke seluruh kawasan walaupun pendalaman, sebab pendidikan sekolah ini amat penting untuk cabaran pendidikan di peringkat yang lebih tinggi. Maksudnya kalau kita gagal dalam pra, maksudnya kita akan mendapati pelajar kita akan mudah cicir dalam pelajaran yang seterusnya. Sebab sistem pendidikan moden ni dia memerlukan keupayaan murid untuk menguasai 3M di peringkat awal. Sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada Cikgu Hashim, bekas sekolah tenaga pengajar sekolah NAMI, dan juga terima kasih juga kepada bekas penuntut sekolah NAMI pada ketika itu. Pendidikan prasekolah juga mampu meningkatkan keyakinan diri kanak-kanak dan memberikan kemahiran yang mereka perlukan dari semua aspek rohani dan jasmani. Jasa semua guru termasuk pembantu pengurusan murid merupakan satu perkara yang tidak akan pernah terbalas. Biarpun didepani banyak cabaran, mereka tega berdiri di pintu bilik darjah kerana bagi mereka Allah bisa tegal biasa.